Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Suara serak-serak ni koma. Katanya sekarang udah pukul 1 malam. Mata tak boleh nak tidur. Kan? Katanya kalau dah tak boleh nak tidur, nak ngekol orang siapanya yang bangun malam-malam buta ni, esok kerja. Jadi teman bebel lah seorang-seorang dalam video ni, kan? Katanya siapa nak dengar, dengar. Siapa tak nak dengar, lantaklah kamu. Boleh kopi itu. Tidak, sebenarnya ada topik yang kita nak berbicara lah pada malam hari, kan? Ketika semua orang sudah lena di buah mimpi, kita bercoloteh di sini, Dia macam ni, saya ada seorang sahabat saya yang pernah berjaya, pernah bergelar jutawan, dan Allah bagi rezeki dia dalam sekelip mata. Namun rezeki tu dia tidak semewah yang dulu. Rezeki tu semakin kurang dan semakin kurang dan semakin kurang, dan akhirnya sampai ke tahap yang cukup makan pakai, tapi tidak dapat seperti dulu lah mewah. Umpamanya kalau dulu tu beliau boleh beli apa saja tanpa tengok price tag, boleh pergi ke mana saja, kan? Jadi Allah uji dia pula dengan kesusahan. Mungkin kekayaan dia tu pun sebuah ujian, dan mungkin kita tak boleh kata miskin tau. Mungkin kekurangan. Sebab Allah itu Maha Adil. Dia tidak ada konsep miskin. Dia cukup sebenarnya apa yang Allah bagi kita tu. Allah itu Maha Adil. Kadang-kadang orang tak ada dalam bentuk, orang kata orang tu tidak ada harta dalam bentuk kekayaan ataupun material, dalam bentuk duit, tetapi Allah bagi dalam bentuk anak ramai, keluarga bahagia, kesihatan yang intangible lah, yang intangible. So itu kurang disyukuri berbanding dengan kekayaan harta benda dan sebagainya, So basically it's quite balanced, tapi how we take it and how we accept it lah. So hamba Allah saya ni sampai satu tahap, dia kabur kat teman baru ni. Dia kata katanya bisnes teman ni udah merundum, udah jatuh, bukan jatuh tipe tangga, udah duduk dalam kubur, dah 7 kaki ke bawah dah, katanya. Jadi dia kata kopi ni, katanya teman baru nak naik balik. Ya tak? Baru nak naik balik kena lockdown, dia kata. Lockdown pula. Jadi kesian ke dia. Dia kata, dia kabur ke teman. Kalaulah kata Malaysia ni lockdown kali kedua, katanya teman nak buat senang je lah kopi ni. Teman nak lockdown diri teman dalam kubur je lah. Alang-alang. Udah lockdown katanya. Tak boleh buat apa benda lagi dah. Lockdown je lah dalam kubur katanya. Kelakar juga. Kelakar tau. Tapi it's reality, It's not only him or her. It's like many people is facing that challenge and situation. So yeah, we laugh, but again, looking at the other side, it's true. It's very true. So it's quite painful and it's quite challenging, but yet we have to, we have to move on, and we have to find solutions on the situation. So we can just like give up, never give up, kan? Keep it up, never give up, gitu ya. Katanya kaum tiba-tiba cakap orang putih pula, ya. Itulah, tahu-tahu juga kan, tapi kebenaran tu memang benar lah. Jadi untuk memberi ketenangan, saya bukanlah orang yang bijak pandai, saya pun bukanlah orang yang arif. Saya juga adalah usahawan yang struggle dalam hidup, yang struggle dalam bisnes, yang naik turun, jatuh bangun, tergulik, macam-macam lah. Ada yang masuk kubur, keluar kubur balik, macam-macam lah ceritanya, ya, kalau saya nak ceritakan kisah pengalaman. Tetapi itulah indahnya pengalaman tu, kita dapat orang kata pengajaran, lessons learned. Itu yang membuatkan seseorang the value is actually comes from our experience lah, kan, macam tu. And how we orang kata manage all the challenges, how we survive
throughout all the challenges, the ups and downs kan, put it that way. So basically kawan saya ni pun ada cakap, dia kata gamoknya kata aku ni dah kena sihir gamoknya, bertahun-tahun udahnya. Katanya daripada tahun 2009 bisnes dia down 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 down. Itu yang kata down sampai 7 kaki ke bawah tu masuk kubur. Jadi dia kata cuma dia ni bernyawa je dan survival instinct, because dia ada family, ada anak dan sebagainya. Katanya dia kata apa ni ayat dia, teman pinjam sekejap. Katanya kalau boleh teman sebenarnya nak apply untuk mati, kalau boleh apply kan. Kalau nak cuti boleh apply dengan bos ke kan, kalau orang employee lah. Kalau nak apa, yelah, a lot of things we apply kan, isi form dan sebagainya, nak buat kelulusan. So dia kata kalau teman boleh apply, teman nak apply dah, teman nak meninggal. Tapi mandang kan, dia kata yelah, rezeki anak-anak dia dah serahkan kepada Allah. Jadi dia kata dia tak risau atau apa mana bentuk. Cumanya dia kata dia risau sebab belum penuh lagi didikan anak-anak tu. Dia belum bagi sepenuhnya. Dia rasa tanggungjawab dia belum dilaksanakan sepenuhnya lagi. Especially buat agama ni kan. Itu satu part. Satu part lagi dia kata, tanya teman ni kalau nak mati, hutang berlambak ke mah, berjuta-juta alam. Dia kata jadi nanti kalau mati nanti berguling-guling lah. Kena orang kata apa, ayam gulik tu kan, kena bakar. Ai, dok lah teman. Dari dunia pun susah, kat sana pun susah, naik lah teman katanya. Kelakar juga cerita dia ya. Tapi begitulah hakikatnya. So dia kata nak mati pun susah, nak hidup pun susah. Macam mana ni dia kata kan. So agaknya dia pergilah jumpa dengan ustaz-ustaz lah apa semua kan. Apa nama, adalah orang-orang yang kata dia kena sihir dan sebagainya. Well, sihir tu wujud, jin, syaitan, iblis tu wujud. Tetapi walau bagaimanapun we have to think this way. This is my perspective lah, put it this way ya. Tanpa izin Allah tidak akan ada apa yang boleh berlaku kepada kita. Maksudnya kalau pau-pau lah, terror Tok Bomo ni bukan daripada Siam, daripada planet lain koma, daripada ada kelakar je tak. Katalah orang tu import Tok Bomo daripada planet Maris sekalipun koma, kalau tidak ada keizinan Allah, tidak mungkin jin setan tu boleh orang kata memberi impact dalam hidup kita, you know, kecuali dengan izin Allah. Kenapa Allah izinkan? Mungkin itu adalah sebenarnya adalah satu proses yang kita kena lalui, ataupun mungkin itu satu ujian yang kita kena hadapi, ataupun itu adalah satu pengajaran yang kita boleh pelajari, ataupun ianya sebagai a lot of reason lah behind it, you know. It's always come with hikmah di hujung jalannya. Bila kita tengok balik, kita rewind balik, oh yelah ada hikmah kopanya. Ya, syukur aku kena kopi tu, syukur aku kena kopi ni tak. Tetapi semasa kejadian kita kata alamak tak tahan, mau give up, mau nangis, mau terjun bangunan, semua ada kan. Tetapi bila kita, Steve Jobs pernah berkata, bila kita look back, orang kata the scenario yang happened in our life, kita nampak dot, all the connecting dot, why it happens this way, what it happens that way, and when that things happen, you know. So bila kita pusing belakang balik, tengok all the dots, it's all connected. So maksudnya it's true enough that Allah dah cakap, kata memang setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Walaupun kita terasa pahit sekarang, insya-Allah akan manis pada kemudian hari. So macam mana kita nak comfortkan diri kita, macam mana kita nak terima benda tu, it's not that easy. Kita yang bercakap ni, ataupun kita yang tidak mengalami, kita senang lah nak cakap, alah chill lah, relax, you know, this and that. But it's not easy for the person yang experience benda tu, yang mengalami benda tu. So macam saya belajar daripada Pak Nasrullah berkenaan dengan magnet rezeki, dan bagaimana kita boleh comfortkan hati kita. Antaranya adalah apa nama, dia mention pasal job description. In fact, sebelum saya attend magnet rezeki pun, I even talk to my sister about this so-called job description. You know, some people, kita punya language lah, bahasa kita orang biasa-biasa ni kan. We even talk to my sister, Dr. Diana. She said,
we talk about this, and then we were thinking that life is all about macam theater tau. So semua orang ada watak masing-masing dan semua orang ada skrip masing-masing. Jadi job function dia adalah untuk ni, untuk tu. Ada orang jahat, ada orang baik, you know. Macam tu lah lebih kurang lah. Jadi and we even masa tu kita pun fikir entah-entah kan, dalam teater ni kan aku seorang yang ria, yang lain tu semua adalah watak-watak yang diada-adakan untuk menguji, you know. So sampai ke tahap tu kan, kita orang gelak lah ketawa, you know. Jadi kat sini even Pak Nasrul mention about job description. Jadi contohnya macam ni lah, katalah orang tu menyakitkan hati kita, dia memang dah job description dia tertulis yang dia akan menyakitkan hati kita pada sekian waktu, sekian tarikh dan sekian hari bulan. Dan orang kata it's how we handle it. Challenge happen, it's how we react into it, you know. Pakar-pakar motivasi pun always mention it doesn't matter how or what happened to us, but it's how we react into the situation that makes things different, you know. So senang cakap tapi bukan senang nak buat. Contohnya lah macam kes kawan saya, dia kata dia dah kena sihir kan. Dia kata agaknya aku susah ni, agaknya bertahun-tahun lamanya tak boleh nak kerja kau selama 4 tahun dia tak boleh bekerja. Tak, maksud saya ni tak boleh bekerja in a way of like dia stress, dia depressed, dia tak boleh, dia takut nak jumpa orang, self confident dia low. Lepas tu duduk kat rumah makan, dia betul dia bertambah gemuk. Bila gemuk ni mulalah kurang cantik, lepas tu kurang self confident, lepas tu dia ada skin problem, dia ada a lot of things happen to her in terms of her or him, in terms of appearance, lepas tu in terms of self confidence, in terms of she's not like what I know her before lah. It's totally different. Lepas tu dia rasa kalau dia pergi keluar, dia rasa macam ni, tak boleh nak keluar rumah. You know, tak boleh nak keluar rumah, rasa malas, rasa sakit badan, rasa runsing, rasa tak tahu. Lepas tu kalau dia gagahkan juga untuk keluar, dia rasa down sangat, dia rasa negative vibes. Lepas tu dia nak cuba deal business dengan orang, selalu tak dapat nak close, selalu rejected, selalu it's all orang kata negative things happen lah to her, put it that way lah, her or him kan, my friend tu. So basically that's what happened to her. And it's very sad to see her like that. So at the end of the day she said, artinya kalau lah Allah udah letakkan aku bukan jutawan lagi aku duduk di rumah aja lah jaga anak-anak, ya tak? Bukan apa, kalau aku keluar, aku put effort, time and energy, aku mengharap aku ada umpamanya ada hope kan, ada berangan, ada cita-cita apa itu. Tapi kalau aku duduk rumah, biarlah, mungkin aku dah tak layak dah duduk rumah ini, aku duduk rumah kecil lagi kan. Lepas tu kalau aku tak boleh nak bermewah-mewah macam dulu, aku berpekin-pekin. Lepas tu maknanya aku boleh redha. Katanya, dia kata dia boleh redha dengan keadaan asalkan dia tahu. Boleh tak, dia kata, boleh tak teman nak tahu, teman ni dah ditakdirkan untuk jadi orang susah ke apa? Kalau udah susah, senang cerita. Teman tak payah nak fikir-fikir benda lain. Teman makan apa adanya. Teman buat yang terbaik dalam keluarga teman. Maksudnya jaga anak-anak dia, jaga rumah dia, bagai semua. Lepas tu teman berbadat je lah, katanya dia. Kalau itulah yang telah ditakdirkan, kalau itulah yang terbaik bagi dia, kalau Allah susun orang itu. Yes, she can do that if she decided to, but at the same time, kita tak boleh lah give up, you know. Kita tak boleh give up. Jadi dia ada kekangan financial issues lah kan. Hutang masih ada. Lepas tu apa yang ada tu sekadar cukup, tapi tak boleh access. Tak, macam umpamanya macam nak beli baju raya nak pun susah, you know. Nak ke mana-mana susah, serba susah, sebab apa yang ada tu cukup makan saja. Jadi dia akan timbul mungkin permulaan tu dia okey, tapi bila anak minta nak makan itu ke, nak makan ini ke, kita boleh bersabar, kita mungkin boleh ikat perut, dan kita mungkin boleh bersabar payah, ataupun worst scenario lah, kita boleh makan nasi dengan garam lah contohnya. But when it comes to children's, teringin itu ke, teringin nak makan, tak payah cerita teringin toys ke apa, tu dah out of the picture. But what happen is if they
orang kata teringin nak makan. Contohnya lah kan, anak dia request, Mama teringin nak makan tea life. Tea life? RM78 katanya kan. Jadi that is like something yang memang berat bagi seorang ibu atau seorang bapa yang tak boleh nak beli tea life untuk anak. Contoh kan, yelah, it's not everyday kan, but orang kata tak pernah merasa tea life tapi teringin nak merasa, contoh lah kan. Jadi dia pun pernah cakap dengan saya, dia kata dia pernah cakap dengan anak-anak dia, anak-anak dia suka makan sushi. So bila saya nak cerita ni pun saya macam sedih juga, sebab benda ni macam anak-anak kan. Dia cakap Mama teringin nak makan sushi. So kawan saya cakap boleh, tapi Mama ada sekian-sekian jumlah duit saja. Jadi anak dia kata boleh lah, Mama teringin sangat kan. So dia kata tak apa, Mama bawa, tapi semua kena commit, yang semua kena promise yang you all akan ambil hanya sekian-sekian plate saja, tak boleh lebih dari tu. Jadi anak dia pun okey. Budak kecil. So bawa pergi ke Sushi King. Sampai kat sana excited, dah lama tak merasa. Lepas tu ambil lagi. Mak dia kata, alamak, lepas ni aku kena basuh pinggan lah pula kan. Bajet yang ada untuk beli benda lain yang lebih penting tu dah lari. Tak sampai hati nak stok anak-anak, you know. So memang sedih lah situasi macam ni, you know. Kesian, sebab dia pernah kaya raya, dia pernah jadi jutawan, tapi sampai ke tahap itu Allah uji dia kan. So kita yang bercakap ni senang, tapi orang yang menghadapinya sendiri faham lah ya. Jadi kat sini saya cakap dengan dia, tak boleh lah, dia tak boleh give up lah kan. Saya minta dia buat solat istikharah, saya minta dia buat solat taubat dan juga solat hajat, minta Allah. Dia tanya saya, dia cakap dengan saya tak boleh tolong apa-apa. Saya pun bukan malaikat, saya pun tak tahu rezeki dia kat mana, saya tak tahu apa lepas ni Allah nak uji dia lagi ke, ataupun Allah dah cukup dah waktunya ke kan. Dia macam, tapi macam kawan saya cakap dia disihir tu, saya ada cakap dengan dia, sebenarnya tak ada kuasa yang boleh membenarkan sihir tu menguasai hidup dia. Bukan sihir tu yang menguasai hidup dia. Sebab kita macam ni lah ya. Contohnya kalau kita nak salahkan orang lah kan, nak salahkan orang yang menyihir kita ke apa benda ke, orang yang buat kita ke, orang yang nanya kita ke. Contohnya kita kerja, lepas tu patutnya naik pangkat, tapi bos tak naikkan pangkat, instead dia ambil kawan kita pula naikkan pangkat kan. Alamak kan, sakit itulah bos, ni semua bos punya pasal lah aku ni, macam tu kan. Kita salahkan orang, tapi sebenarnya bila kita muhasabah diri, there's things that happen for reason. Mungkin mistake kita kat mana-mana, sama ada, yelah kalau kita cerita pasal mistake kan, mungkin kita ada kekurangan kita, ataupun mungkin kita ada kifarat dosa kita, ataupun kalau kita take it positively, kalau tak nak rasa down sangat, it's their job description. Maksudnya memang kita kena melalui fasa tu, kita terpaksa melalui fasa tu. Untuk to be a diamond, you have to go through huge pressure. Dan pressure ni bukannya sehari seminit, bukan. Pressure ni memang continuously pressure lah. Api yang membara, lahar daripada gunung berapi dan sebagainya. Jadi excuse me batuk. Doakan untuk saya cepat pulih ya. InsyaAllah tak ada COVID tau, jangan takut. Lagi punya tengok video tak boleh tersebarnya virus tu kan. Gurau-gurau. So job description, maksudnya dah bos dia punya job description macam tu, dah rezekinya orang lain, dan kita terima redha. It's not easy, tapi kita ni adalah rakyat jelata, marhin orang katakan, orang biasa-biasa. Apatah lagi kalau para nabi. Kita ambil satu kisah Nabi Yusuf yang paling handsome tu kan, masa kecil-kecil kena buang kat dalam perigi. Kalau dia nak cakap lah masa tu dia boleh katalah, korang ni adik-beradik campak pula aku kat dalam perigi kan, kau siapa? Contohnya kalau kita orang biasa ni kan. Kalau masa dia dalam istana pula, dia masukkan dalam penjara pula dah. Hatinya kau mah. Kalau dia nak kabur kopi ni,
You siapa Nabi tau. Contoh kan. Dia boleh je cakap macam tu sebab dia dilantik oleh kerajaan kayangan. Kayangan pula. Kerajaan langit. Kerajaan langit yang melantik dia kan. Kerajaan yang paling power sekali. Tapi kalau kalau dia nak tembak raja tu lah, raja tu sekadar kerajaan dunia. Ini kerajaan langit dah lantik dia sebagai nabi. Kau siapa kan? Contoh. Tapi dia tak cakap macam tu. Tak membantah pun. Dia masuk je penjara tu. Dia tahu itu adalah yang terbaik untuk dia. Dan dia terpaksa melalui, bukan terpaksa lah, dia redha melalui proses tu. So, kita ni yang diuji sikit-sikit. Taklah seteruk macam nabi-nabi kita. Rasanya kita kena ambil iktibar jugalah. Kita kena tengok apa ni perjalanan nabi-nabi kita, especially Nabi Muhammad SAW, lagi teruk dihadapi. Macam Siti Khadijah, orang kata sampai daripada kaya raya, daripada wanita yang sangat kaya raya, sampai ke akhir hayatnya, sampai dah tak ada apa, sampai makan pun tak ada, kita masih cukup makan lagi, So kita kena lebih bersyukur dan lebih redha. Cakap senang, you all. Nak buat tu susah. Seriously nak buat tu susah. Tapi apakan daya? Never give up. We have to move on. We have to take it positively. Sentiasalah kita rapat dengan orang-orang yang positif, yang boleh menasihatkan kita dari sudut pandangan positif. Kalau kita duduk bersembang dengan orang dan orang tu menukuk tambah cerita, kita mengumpat, dia pun mengumpat, ataupun kita sedih, dia pun, yulah aku pun macam ni, sama-sama sedih, lama-lama tenggelamlah dua-dua kan. Jadi kita terpaksa pilih kawan-kawan kita yang boleh menaikkan semangat kita, yang boleh memberi inspirasi kepada kita, yang boleh reflekskan kejadian-kejadian yang menimpa dalam hidup kita dengan cerita-cerita kisah-kisah dalam Al-Quran ke kan. So at least kita bersemangat, at least kita kembali macam adalah cahaya di hujung jalan macam gitu kan. So worst scenario saya pun tak boleh nak cakap apa. Kita terpaksa serah pada Allah sajalah maksudnya. Sebab kita ni sebenarnya macam saya dengan my sisters, kita cakap kita dalam teater, but another simulation is that kita sebenarnya duduk dalam game. Okay, umpamanya game Pac-Man ataupun Super Mario kan. Okay, sekarang korang tahu akak ni generasi yang mana umur berapa sebab Pac-Man, Super Mario kot kan. Okay, itu game akak zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman akak tak adalah PUBG bagai semua ni kan. Okay, so kita cakap Pac-Man lah. Pac-Man senang nak buat simulation. Zaman sekarang pun ada Pac-Man kan. So Pac-Man ni, dia objektifnya adalah to the next level. To the next level. That's the objective. Tetapi kita sometimes gairah sangat, kita tak fokus pada the next level. Kita fokus nak makan hantu tu kan. Wiyung bunyi kan. Kita pun duduk kejar hantu-hantu tu. Kan. Sebenarnya yes, it's good to collect points. Yes, additional points and extra points. But kita distracted untuk buat benda-benda lain, sehingga kita tak berjaya nak melepasi level tu. Sedangkan kalau kita just buat apa yang patut dan meet the objective untuk to the next level, kita dah to the next level. Things like that. Jadi dalam hidup pun sama. Kita kena fokus pada objektif kita. Kita distracted dengan benda-benda lain. Kita distracted dengan itu, dengan ini. Kita distracted dengan contoh macam kawan saya tu, orang sihir dia ke, ataupun kesusahan yang terjadi pada dia, ataupun pandemik ni. Banyak orang salahkan pandemik ni, banyak orang salahkan kerajaan, banyak orang salahkan itu, banyak orang salahkan China, banyak. Kalau kita menyalahkan orang, tak berkesudahan lah kan hidup kita ni. Semua orang salah, kita je yang betul. Dah tu, kalau kita betul, apasal kita tak, orang kata, tengok kita lah, cermin lah diri kita kan kat mana kita ni kan. So stop blaming people, stop being victim dalam situasi. Take up, orang kata, responsibility on our own life, on our own decision. Tetapi dalam masa yang sama, kita redha dengan ketentuan Allah, bertawakal sepenuhnya kepada Allah. It's not easy, ia mengambil masa, ia perlukan istiqamah. Tapi itulah saya kata, berkawan dengan orang-orang yang boleh memberi semangat kepada anda, orang-orang yang boleh memberi inspirasi kepada anda,
supaya kita sentiasa ingatkan sesama kita, dan insya-Allah kita boleh go through all the challenges together. Insya-Allah. Jadi dengan ini saya berkongsi setakat ini. Saya bukan orang yang bijak pandai, orang yang nak memandai-mandai, tetapi saya juga manusia biasa yang melalui proses yang sama macam kita semua. Allah itu Maha Adil. Dia dah tentukan setiap orang apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, apa ujian dan juga reward yang dia dah sediakan kepada setiap orang. Allah itu Maha Adil. Jadi kita hanya bergantunglah dengan dia. Bergantunglah dengan dia semata-mata. Jauhilah daripada perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang, yelah, kalau main-main sihir ni kan, dosa yang tidak diampun, dosa syirik you kan. Dosa lain tak apa lagi, tapi dosa syirik bahaya you. Tidak diampun oleh Allah. Susahlah macam tu kan. Janganlah buat cari pasal, tak payahlah. So sakitnya hati pada kita pada orang pun, kita tak perlulah bergantung dengan syaitan untuk melaksanakan nak memuaskan hati kita kan dengan orang-orang yang kita sakiti. Insaf masih belum terlambat untuk bertaubat bagi mereka-mereka yang mengamalkan sihir. Bukan anda, tetapi bagi mereka yang mengamalkan sihir. Dan insya-Allah kita bergantung harapan kita pada Allah. Baik buruk yang datang itu adalah kebaikan sebenarnya buat kita, bukan sekarang. Esok lusa baru kita rasa kemanisan dia. Dengan itu, bertabahlah wahai sahabat, berpeganglah pada Allah, bertawakallah, beristiqamahlah. Saya pun mengingatkan diri saya bukan orang baik, saya ni nakal, saya ni pun banyak dosa, saya orang yang hina, saya hamba Allah yang orang kata yang lagi teruk daripada anda kan. Tidak layak untuk menasihati sesiapa, tapi saya membebel ni satunya sebab saya tak boleh tidur kan. Lepas tu saya pun baru je kawan saya membebel kat saya kisah dia. Jadi selain pada berbicara dengan dia, saya pun berbicara dengan anda yang sudi nak tengok video ni, supaya at least lah kita menjadi orang kata macam mana saya nak cakap, dapatlah pahala sikit sebanyak kan. Itu satu hal lagi, when I talk like this, alhamdulillah it will reflects me and also menjadi terapi bagi diri saya, yang mana saya juga mendapat kekuatan, saya juga mendapat inspirasi, saya juga mengingatkan diri saya, dan saya juga ingin terus beristiqamah lah, memperbaiki diri saya yang lemah ni, yang banyak kekurangan ni, insyaAllah ya. So wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Amin.